Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin an Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni an 'amaratiha an talidal amatu rabbataha wa antaral uratal 'alata ri'a asy-syai yatatawwaluna fil bunyan. Jadi ini adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, yang merupakan potongan daripada hadis Jibril yang panjang, di mana penutup hadis Jibril tersebut adalah tentang yaumul qiyamah, ataupun kita panggil dengan akhirat. Kerana di dalam hadis Jibril itu awal dia adalah Islam, iman, ihsan, lalu tanda hari kiamat. Ini isyarat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril bahawa akidah kita tidak boleh luput daripada perkara sam'iyat, perkara yang kita percaya kerana dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang belum terjadi tapi ada dalam nas dan dia adalah bahagian daripada akidah kita. Maka hadis tersebut artinya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata dalam sebuah hadis yang panjang, yang mana hadis Jibril. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi diminta untuk mengkhabarkan, menceritakan, menerangkan tentang hari kiamat. Tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu bila kiamat. Lebih kurang kita nak tahulah bila kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. So baginda SAW menjawab bahawa orang yang ditanya, iaitu baginda SAW, tidaklah lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sebab Jibril pun yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. So kalau lagi tak tahu, memang tak tahulah alat khabar dia. Ini dalil nas, sama ada daripada hadis Jibril atau dalam hadis yang lain. Bila ditanya tentang sa'ah, tidak ada yang tahu bila kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka di dalam Islam kita dituntut untuk persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Ya, kita dituntut. Tapi kita juga dituntut untuk berkeyakinan, letak dalam iman kita bahawa kita tidak tahu bila kiamat. So tak ada istilah kiamat 2012, tak ada istilah kiamat tahun 2000, tak ada istilah kiamat, saya tak tahulah, mungkin nanti ada yang buat conclusion 2030. Itu tak adalah. Jadi tak ada istilah kita tahu. Tapi kiamat akan datang, itu pasti. Bila kiamat, boleh jadi bila-bila. Jadi kita disuruh persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Paling tidaklah menghadapi kiamat sughra. Kiamat ada dua, tuan-tuan. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat ada dua, kiamat sughra, kiamat kubra. Sughra tu kiamat kecil, kiamat besar tu kubra. Kiamat sughra adalah apabila nyawa kita diambil. Itu dah kiamat bagi kita lah. Bagi kita, kita dah kiamat, kerana kita dah berpindah dari dunia yang fana ini ke dalam barzakh. Barzakh tidak kekal, tapi setelah barzakh tu padang mahsyar. Mahsyar tu lepas tu syurga neraka kekal lah, atau sementara di neraka lalu masuk dalam syurga. Kalau boleh kita tak nak singgah langsung.
Tapi kiamat kubra adalah apabila matahari terbit daripada barat. So untuk menuju matahari terbit dari barat, ada tanda-tanda besar lainnya. Keluarnya Dajjal, keluarnya zahirnya zahirnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Dajjal dibunuh, ada keamanan. Lalu barulah masuk ke dalam, iaitu yang dipanggil keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terjadi kerosakan. Lalu masuklah yang dipanggil dengan tiupnya sangkakala, matahari pun matahari terbit dari barat, tiup sangkakala, hancur semua. Yang dah dikabarkan oleh baginda SAW, waktu orang yang duduk di zaman itu seburuk-buruknya. Maksudnya orang yang umat yang paling buruk tu yang hidup di zaman akhirat kiamat tu nanti. Ni. Jadi kita ni persiapkan diri kita untuk kiamat. Bukan berkonspirasi teori kiamat 2012, kiamat 2024 ke 2030 ke. Akhirnya kita pun sampai berhutang untuk persiapan kiamat. Jadi tak keluar-keluar juga. Ini contoh dia. Tak, Islam tak suruh macam tu. Dan jangan risau, if you prepare yourself. Contohnya lah, in sense of prepare, you dah beli tanah ke, duduk kat ceruk mana ke, nak bercucuk tanam je ke, sekejap lagi Imam Mahdi nak keluar. If betul-betul keluar pun belum tentu you selamat. Sebab fitnah tu Dajjal nanti lebih teruk, tuan-tuan. Fitnah tu Dajjal tu bukan dari segi tuan-tuan dah ada duit, dah beli tanah duduk kat gunung. Bukan itu untuk cara selamat dia. Untuk cara selamat dari fitnah Dajjal, kalau kita ditakdirkan hidup di zaman itu, adalah adanya ilmu, kuatnya iman, banyaknya amal. Bukannya beli tanah duduk dekat ceruk mana. Ini kena faham. Sebab apa? Fitnah Dajjal nanti tu, orang tak percaya Tuhan, ateis, akan kata Dajjal tu Tuhan. Bayangkan datang kat depan tuan-tuan, dia pegang matahari tangan kanan, dia pegang bulan tangan kiri, dia kata dia Tuhan. Matahari pegang, tuan-tuan. Matahari tu dia ambil, dia pegang. Tak logik, Ustaz. Memang tak logik lah. Tapi depan mata tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok. Oh tak, ini sulap mata. Depan tuan-tuan dia bawa, dia ambil macam ni. Kau nak kata apa sekarang? Macam tu. Tuan-tuan dah tak boleh nak lari. Orang, kalau orang Islam tu terus percaya dia Nabi, dia Rasul, bahkan percaya dia Tuhan, mana ada. Orang tak percaya Tuhan, percaya Tuhan, anggap dia tu Tuhan. Tu fitnah Dajjal, beratnya fitnah Dajjal. Tapi kalau orang tu berilmu, dia tahu ini perkara mencari adat. Perkara mencari adat itu boleh terjadi, harus terjadi. Orang terbang harus terjadi, bukan Avengers lagi dah. Nabi Ibrahim masuklah api, tak terbakar, bukan Avengers. So dia jelas. Yang kedua, iman dia kuat. Dia tahu apa ilmu yang dia tahu, dia belajar. Yang tuan-tuan belajar hari ini, tuan-tuan letak dalam hati, iman kuat, tak bergoyang. Mana boleh orang mengaku Tuhan, mana boleh ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dia pegang, dia kukuh. Ni iman. Amal, kalau ada iman tak ada amal, iman pun jatuh. Iman ini berkurang kerana maksiat, meninggalkan perkara wajib, tidak beramal, maksud saya akan berkurang, mengurangkan iman dia. So kena kuat dengan ibadah. Orang yang selamat besok tu, bila ada benda-benda macam tu, dia tak peduli, dia tak nak kisah. Dia hanya kisah dengan ibadat kepada Allah saja. Dia takut nak ke kanan, takut nak ke kiri. Dia hanya ibadah, diserahkan kepada Allah. Berarti dia tak peduli dengan semua benda-benda ni. Dia tak peduli nak berhutang, nak beli tanah, nak lari dari Dajjal ke, nak lari dari... Orang macam ni
beramal je, dia yang akan selamat. Nah, dia yang akan selamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Rasulullah SAW bersabda, satu hari di zaman Dajjal keluar tu macam setahun. Ini lama dia tu, rasa pada kejap tu, lama dia tu rasa. Jadi tak betul lah kalau orang nak menghadapi hari kiamat ni dengan persiapan makanannya, dengan persiapan ya, nanti memang akan hidup susah. Macam mana susah tu? Orang yang beribadat, beramal ibadat, dia akan cukup. Hadirin wal hadirat, segalanya rasa cukup. Macam mana? Zuhud. Orang yang zuhud ni, dia ni boleh hidup dengan walau benda sedikit. Bukan stackkan makanan banyak-banyak untuk selamat, belum tentu selamat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini disebut tentang kiamat. Baginda SAW pun tidak tahu. Ingat, baginda Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda kiamat macam mana? Tanda kiamat macam mana? Nabi SAW menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, bertelanjang lagi miskin dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ni bangunan tinggi-tinggi ni sekarang dah berlumba-lumba. Nimrud Tower kita panggil. Everybody is, kejar untuk building Nimrud Tower. Bangunan tinggi. Keterangan, di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya, lalu ia melahirkan anak. Maka anak ini berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Dan ada juga sebahagian ulama yang memberikan pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan tuan yang berkuasa atas hamba. Maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Ini fakta pada hari ini. Semuanya dah terbalik. Zaman Mamalik. Mamalik ni apa? Zaman Mamalik ini adalah di mana pada waktu itu khalifah-khalifah meninggal. Lalu harta dia dikuasai oleh hamba sahaya di istana. Sebab hamba sahaya yang ada di istana, dia yang pegang harta, maka dia pegang tentera. Sebab yang bayar gaji tentera itu adalah harta istana. Ini Mamalik, dinasti Mamalik. Nama dia pun Mamalik. Kenapa Mamalik? Dari perkataan Mamluk. Bahasa Inggeris dia guna istilah Mamluk. Mamluk tu dimiliki. Beberapa orang yang dimiliki menjadi raja, Malik. Ini cerita dia. Jadi zaman tu zaman tahun 600 Hijriah. Lebih kurang abad ke-7 Hijriah awal. Jadi ketika ini terjadi, waktu itu terjadilah crusade. Waktu itu terjadilah crusade, teman-teman. So bila terjadi crusade, Mamalik ini, raja-raja yang jadi, yang hamba-hamba yang jadi raja ni, dia nak lawan crusade. Baguslah, niatnya bukan tak bagus, tapi cara dia tak betul. Dia paksa rakyat semua bayar. Dia bayar tribute untuk kumpulkan duit, harta untuk lawan crusade. Now, dia di dalam krisis seperti ini, sepatutnya
sebelum memeras duit rakyat. Dia kena pastikan negara tersebut dah tak ada resources baru boleh pergi kepada rakyat. Kerana apa? Kerana property yang ada negara itu sebenarnya milik rakyat. So you have to use that money first, then baru you boleh bersama rakyat lah untuk kepentingan rakyat. Ini harta di istana masih banyak, harta Baitul Mal masih banyak. Jadi waktu diminta untuk keluarkan fatwa supaya duit rakyat itu diambil untuk melawan Crusade, datang seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang mengarang kitab Al-Qawaid Al-Kubra. So, di akhir hayat dia sufi. Dia ni mujtahid hebat, datang setelah Imam Ghazali lah. So Izzuddin bin Abdissalam, dia itu diminta keluarkan fatwa. Maka apa dia kata? Jual dulu diri kau semua ni. Maksud dia duit harta negara dah habis. Maksud dia Baitul Mal tu dah digunakan untuk beli senjata, tak cukup. Termasuklah engkau ni yang mamalik tadi tu, yang jadi raja, hamba. Sebab dia sebenarnya hamba. He's a property to the government. Diorang ini adalah apa, government servant. Ini. So you have to sell them first, you know. You sell yourself first, and then all the money tak cukup baru boleh ambil duit rakyat. Duit rakyat lain semua merdeka. Dia beranilah lawan raja yang sebenarnya hamba sahaya tadi. Tu cerita dia. So apa terjadi tuan-tuan? Jadi dia ulama ini, Izzuddin bin Abdissalam ini tegas menegakkan kebenaran. Akhirnya terdiamlah mamalik tersebut. Dia sedar dirilah. Sebab dia tu hamba. Dia tu property to the government. Sebab waktu itu diorang ini adalah hamba-hamba yang diletakkan, dibeli, kerajaan beli. Zaman dulu zaman perhambaan. So slavery ada di mana-mana. Dan so waktu itu hamba ini dibeli oleh khilafah Islam untuk menjadi khadim kepada pemerintahan, kepada kerajaan. So tiba-tiba dia jadi raja sebab tuan dia meninggal, khalifah tu meninggal. Dia revolt lah, dia revolt, dia ambil lah negara tu, padahal dia hamba. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itulah Izzuddin bin Abdissalam dipanggil sebagai khalifah, dipanggil sebagai Sultanul Ulama. Sultan para ulama tahun 600 lebih. Dan hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang kita tahu kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan peperangan dan Mongol datang dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini ada yang menafsirkan adalah ketika itu. Tapi kemungkinan yang paling besar menunjukkan pemikiran manusia dah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan yang sebenarnya buruk dikatakan baik. Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanda kedua apabila orang miskin yang tidak mempunyai sandal atau pakaian. Jadi tanda kedua, bila orang miskin yang dah tak ada sandal, tak ada slipper, tak ada pakaian, yang semestinya kalau ada mempunyai sedikit wang, maka hendaklah ia mendahulukan membeli makanan atau sandal dari yang lain. Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi yang tentunya terpaksa berhutang dari orang lain. Kerajaan yang tak ada duit berhutang semata-mata nak buat Nimrud Tower. Ini. Jadi sekarang ni banyaklah kerajaan-kerajaan negara-negara yang terpaksa berhutang. Dia tak cukup harta buat infrastruktur. Akhirnya berhutang dengan negara yang lebih kaya. Lalu akhirnya menjadi hamba kepada negara yang lebih kaya tadi. Ini. Akhirnya dia kata di sini, ada pula yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin di akhir zaman nanti akan menjadi kaya dengan tiba-tiba,
Sehingga ada orang yang pada waktu kemarin masih belum mempunyai sandal, tiba-tiba pada hari ini sudah dapat mendirikan bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah.